Mana-mana ayah untuk melakukan ni kepada mana-mana anak dia sendiri. Padahal ini adalah anak kandung dia sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Baru-baru ini pengguna media sosial dikejutkan dengan pendedahan seorang pelakon remaja perempuan berusia 15 tahun yang mendakwa dirinya telah pun dicabul, didera dan dipaksa untuk menonton video terlarang oleh bapa kandungnya sendiri. Saksikan butiran kes yang disediakan wartawan Arisha Khalid. Baru-baru ini, seorang pelakon remaja perempuan berusia 15 tahun membuat pendedahan mengejutkan dengan mendakwa telah menjadi mangsa gangguan seksual dan penderaan bapanya. Pendedahan tersebut dilakukan secara terbuka semasa mangsa menjadi tetamu jemputan dalam satu program temu bual di laman YouTube bagi berkongsi kisah silam hidupnya. Difahamkan, mangsa mendakwa sering dicabul, dipukul serta dipertontonkan video lucah dalam telefon bimbit suspek sewaktu dia masih berusia 6 tahun. Walaupun mereka dipercayai hidup berpindah randah, kejadian tersebut berlarutan sehingga mangsa berusia 10 tahun dan tidak berpeluang memperoleh hak pendidikan sepenuhnya kerana masalah kewangan. Pada ketika itu, ibu mangsa turut mengambil keputusan untuk berpisah dengan suspek dan sehingga kini mereka menetap di Kuala Lumpur. Selepas 48 jam video tersebut tular di media sosial, mangsa bertindak membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya berhubung kejadian terbabit. Dan dalam laporan polis tersebut, mangsa telah mengadu telah diganggu secara seksual oleh bapa kandungnya dan tidak menjaga kebajikan mangsa. Dan kejadian tersebut berlaku di antara tahun 2013 hingga ke 2017. Susulan itu, suspek yang berusia 43 tahun turut membuat laporan untuk menafikan dakwaan tersebut, namun telah ditahan pihak polis bagi membantu siasatan. Di Kedah, pihak polis telah berjaya menangkap satu lelaki Melayu. Itu merupakan bapa kandung kepada mangsa dan turut merampas satu telefon bimbit daripada OKT. Dan kita juga telah mengambil ujian air kencing terhadap OKT dan juga didapati hasil ujian didapati negatif. Dan suspek juga tidak mempunyai rekod lampau. Tambah ACP Wan Azlan Wan Mamat, mangsa telah mendapatkan rawatan lanjut di hospital dan kini berada dalam keadaan stabil. Kru 999 turut bertemu Peguam Datuk Haziq Pileh bagi mengupas isu tersebut. Saya nyatakan bahawa di dalam apa-apa kes jenayah tidak ada had masa. Walaupun benda tu berlaku 10 tahun dulu, kalau sekarang pelakon tu menampilkan diri untuk menyatakan bapa dia cuba buatkan tu pada dia dan polis buka kertas siasatan, itu tak bermakna apa yang berlaku pada 6 tahun dulu tu tidak berlaku. Menurut Datuk Haziq Pileh, mangsa wajar mendapat pembelaan walaupun kejadian telah lama berlaku. Saya sendirilah sebagai individu, saya tak setuju mana-mana ayah untuk melakukan ni kepada mana-mana anak dia sendiri. Padahal ini adalah anak kandung dia sendiri. Itu adalah satu perkara tidak. So, saya berpendapat bahawa mungkin pihak pendakwa raya akan tuduh dia atas kesalahan mencabul dan mendera pelakon tersebut. Itu nyata. Sebab mereka akan mempunyai bukti yang cukup. Sebab setiap yang berlaku mesti disokong oleh keterangan daripada pihak ketiga.
Contohnya, kalau benda ni berlaku, tidak ada ibu dia atau tidak ada pihak ketiga pada ketika tu, masa benda tu berlaku, maka apa akan berlaku? Hanya keterangan daripada yang membuat laporan, pengadu dan bapa dia. Tetapi di dalam keadaan ni, ada pihak ketiga yang nampak dengan mata dia sendiri. So, bila dah dilihat dan ibu dia sendiri, ibu kandung dia sendiri nak memberi keterangan, saya rasa keterangan tu boleh terpakai. Tambah beliau, suspek boleh dikenakan hukuman berat jika dituduh bersalah kerana dia merupakan bapa kandung mangsa. Di dalam keadaan ni ada unik sikit. Sebab dia adalah bapa kandung kepada anak tersebut. Maka terpakai Seksyen 16(1)A akta tersebut, di mana dimenyatakan sekiranya yang melakukan kesalahan terhadap budak tu adalah bapa kandung, maka daripada hukuman yang dikenakan di bawah Seksyen 14(1)A, di bawah Seksyen 16(1)(2), kalau dia adalah bapa kandung, maka hukuman dia adalah 5 tahun lebih dan mandatory sebatan 2 strok. Terkini, bapa pelakon tersebut disambung reman di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam susulan laporan mangsa mendakwa pernah dipukul oleh suspek menggunakan penyangkut baju pada tahun 2014. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencabul, Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 kerana mengabaikan seorang kanak-kanak dan Seksyen 292 Kanun Keseksaan gara-gara memiliki bahan lucah. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang imam didakwa di Mahkamah Seksyen I Keroh atas 12 pertuduhan melakukan kesalahan seksual terhadap adik iparnya yang berusia 9 tahun sejak tahun 2017. Kejadian yang berlaku di Melaka itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tertuduh yang berusia 40 tahun memohon untuk dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Pada prosiding pertama, tertuduh berdepan 5 pertuduhan termasuk merogol. Tertuduh juga berdepan tuduhan melakukan persetubuhan luar tabi'i dan amang seksual fizikal terhadap mangsa sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 376(2) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Polis Johor merampas selaras napang patah bersama 11 butir peluru dalam satu serbuan di Simpang Renggam Selasa lalu. Menurut kenyataan polis, seorang warga emas berusia 60 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Dalam operasi sama, polis turut menjumpai beberapa bungkusan daging babi hutan dan bungkusan minuman keras tanpa cukai. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(a) Akta Senjata Api 1960. Sabit kesalahan, suspek boleh dipenjara 7 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Di Kelantan, polis berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM6.4 juta selepas menahan 5 lelaki dipercayai anggota sedikit pengedaran dadah dalam satu serbuan di sekitar Kota Baru dan Selangor. Menurut kenyataan polis, tangkapan pertama dilakukan ke atas suspek berusia 27 tahun di tepi jalan di Pengkalan Cepa. Hasil pemeriksaan lanjut, polis menjumpai bungkusan dipercayai dadah diletakkan di sebelah tempat duduk penumpang kereta suspek. Susulan itu, polis meneruskan serbuan di sebuah rumah di Kampung Pasir Jelatang di Kubang Krian. Kesemua suspek dipercayai mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Polis berjaya menahan 2 lelaki warga tempatan yang disyaki terlibat dalam perancangan merompak sebuah kedai emas di Bandar Manjalara Ahad lalu. Suspek berusia 42 dan 43 tahun itu ditahan berhampiran kawasan kejadian ketika polis menjalankan rondaan. Menurut kenyataan polis, suspek ditahan bersama 2 pucuk pistol dan beberapa butir peluru. Mengikut fakta kes, suspek telah merancang merompak sebuah kedai emas
di kawasan berkenaan sebelum berjaya digagalkan pihak polis. Kedua-dua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Seorang penganggur mengaku bersalah melibas muka adik perempuannya sehingga cedera parah menggunakan tali pinggang bulan lalu. Tertuduh berusia 41 tahun membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistret Nordiana Abdul Aziz. Mengikut rekod, tertuduh didakwa melibas tali pinggang ke muka adik perempuannya yang berusia 27 tahun pada jam 1.55 petang di sebuah rumah di Kampung Tergaru Manir, Kuala Terengganu. Motif kejadian dikatakan berpunca apabila adiknya enggan memberikan wang berjumlah RM100. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Ini vegetarian punya ke? Ada, macam mana mau baca? Ada English ke? Tak ada. Macam mana kita mau tahu? Jenama produk dan bahan ramuan sukar difahami. Ekoran bahasa asing yang digunakan oleh syarikat makanan. Itulah antara isu yang dipandang serius oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap produk-produk import yang kini membanjiri pasaran negara. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai Pejabat Kesihatan Negeri Selangor memeriksa label produk-produk makanan import di beberapa buah kedai runcit di sekitar Subang Jaya. Terdapat produk makanan import yang dijual di pasaran Malaysia menggunakan bahasa asing sehingga jenama dan ramuannya mengelirukan para pengguna. Saya mau tanya, ini vegetarian punya ke? Ada, macam mana mau baca? Ada English ke? Tak ada. Macam mana kita mau tahu dia punya ingredient ya? Ini free pork ke? Ini tak ada pork. Tak ada pork, tapi vegetarian punya lah. Saya tengok lah. Oh, takut ada beef ke tak halal? Tak halal lah kan? Halal ke? Got the beef powder. Korean one very less got. Vegetarian lah. Yeah. Berikutan itu, Pejabat Kesihatan Negeri Selangor bersama Pejabat Kesihatan Daerah Petaling melancarkan ops label ke atas 12 buah premis yang menjual produk makanan import di sekitar Setia Alam, Subang Jaya dan Shah Alam. For sure kita tak tahu apa sebenarnya produk tersebut. Dan kadang-kadang benda tu halal haram pun memang kita tak tahu. Tepat jam 11 pagi, sebuah premis yang menjual produk makanan diimport dari negara Timur Tengah digempur 30 anggota penguatkuasa. Kalau kita tengok sini, ada ingredient okay, sebutan nama sebenar, tetapi dia tak ada nama pengimport. Kari luput dia ada. Okay. Cuma pengimport tak ada. Sepatutnya memang dia kena letakkan nama pengimport. Mengapa kita perlukan alamat di sini? Untuk memudahkan traceability, ya. Traceability dan juga untuk memudahkan kita kalau sekiranya ada berlaku apa perkara yang kata dari segi keselamatan makanan, kita boleh trace back. Ekoran itu, siasatan mengenai kesalahan berkaitan pelabelan pada produk-produk makanan dilakukan ke atas pekerja premis berusia 27 tahun ini. Saya sini saya cuma supervisor. Order barang, check expired macam tu. Tak check alamat pengimport semua tak ada ni. Sebab dari production kan penghilang, so kita just susun lah. Tahu tak secara amnya barang-barang ni dia punya apa label ni kena ada. Dia kena ada dalam bahasa Malaysia, English. Lepas tu you kena ada tarikh luput. Lepas tu you kena ada siapa pengimport dan siapa pengeksport. Kalau label tu tak ada semua ni, kita memang kena rampas hari ni. Saya overlook kot. Overlook. Saya supervisor pun baru 2-3 bulan. Pemilik premis ini juga tampil dan cuba meraih simpati agar tidak dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Produk-produk yang tak mematuhi pelabelan ni kita akan sita dan kita akan tahan
Ini kita akan keluarkan satu notis lah kepada you di atas kesalahan-kesalahan yang tak mematuhi pelabelan makanan lah. Dan dalam masa terdekat ni you kena buat pelabelan balik lah. Kalau mematuhi kita punya kehendak pelabelan, kita akan lepaskan balik you punya produk. Actually, we are new in the business of gifts. Difficult for us to do that. And sometimes this is a mixture. And then it's contained from Saudi Arabia. It's contained from Iran. It's contained from Turkey. I don't know, we need to mention one by one. You kena letak campuran buah-buah daripada... you kena letak something macam tu. You tak boleh... You can say for Middle East example? Boleh. Okay. Yang penting campuran buah. Okay, dia tak boleh kosong. Okay, thank you for it. You let us know what you do, we follow up. Alright. Okay. Ops label diteruskan ke sebuah premis menjual produk makanan diimport dari China dan Korea Selatan yang menjadi kegemaran anak muda pada masa kini. Apa-apa produknya diimport daripada luar negara perlu mematuhi kehendak pelabelan lah. Sebab kita nak jual kat Malaysia, so kena patuh kehendak pelabelan Malaysia lah. Ini yang telah dibuat relabeling ni. Dekat sini ada alamat pengimport daripada Malaysia, alamat pengeluar. Ini adalah produk yang tak ada alamat pengimport, semua tak ada. Pihak premis ini juga didapati tidak melakukan pengasingan antara makanan halal dan makanan tidak halal yang dikuatiri boleh mengelirukan para pengguna. Dah berapa lama kerja? Kerja baru 3 bulan lah. So you memang tak tahulah pasal pelabelan apa semua. So dari segi bahasa, untuk makanan yang dijual di Malaysia sama ada kena ada bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris lah. Okay. Untuk semua peringkat pengguna tu faham apa tertera ramuan dia, dari segi ramuan, dari segi sebutan sebenar dia makanan ni, makanan apa, perisa apa ni, saya tengok pun saya tak faham. Ni pot. Itu pot lah. Ni pot. So yang ni kalau ada pot ke apa, kalau dia tak nyatakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, saya pun tak tahu. Tak tahu. Hasil operasi 513 jenis produk bernilai lebih RM6,000 disita atas kesalahan kegagalan pihak syarikat dalam mematuhi syarat pelabelan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. You ada bakul ke troli ke ada? Bakul ke troli? Bakul troli, so saya nak semua yang produk-produk makanan yang tak patuh pelabelan, you turunkan daripada rak. You panggil you punya staff lagi 2-3 orang. Turunkan barang. Hampir kesemua makanan di sebuah kedai di SS15 Banjai ini didapati melanggar syarat pelabelan dan ekonom itu pihak KKM akan merampas kesemua makanan ini dan pekerja premis diarahkan untuk menurunkan makanan di rak-rak yang dipamerkan di kedai ini. Kompang bernilai RM3,000 boleh dikenakan kepada premis ke atas setiap produk yang dirampas oleh pihak KKM. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mengeluarkan 12 notis kompaun bernilai RM39,000. So ini 2 kompaun. Satu kompaun atas kesalahan tiada alamat pengimport di Malaysia lah. Satu lagi atas kesalahan bahasa. Bahasa yang digunakan sama ada dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Tak ada benda tu. Ini kompaun. Kita bagi tempoh masa 2 bulan untuk jelaskan di Pejabat Kesihatan Daerah Petaling. So andai kata gagal bayarlah tempoh masa kita bagi ni, you kena hadir dekat mahkamah lah pada 24 hari bulan 11 So nanti bagi tahu dekat you punya bos lah. Menurut pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Daerah Petaling, Dr. Farida Amin, pihaknya akan terus mempergiatkan operasi bagi membantas produk-produk makanan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Kita bagi tempoh dalam 30 hari. Kita akan datang cek semula ke kedai-kedai tersebut, memastikan barang-barang tersebut telah ada label dan label itu dilekatkan. Saya harap operasi hari ini boleh membantu customer kita mendapat produk yang baik lah. Mereka tahu apa yang mereka makan, makanan mereka dilabel dengan baik. So apa yang mereka makan is well informed lah. Bukan pakai makan je padahal kandungannya kita tak tahu. Mungkin ada kandungan tak sihat, kandungan yang tak baik dalam tu, ataupun kalau setengah kita yang tak halal. Jadi kita nak pastikan tu semua pelabelan pihak penjual mesti menyediakannya sebelum barang-barang itu dijual dan display di kedai masing-masing.
Kesemua produk rampasan dibawa ke Pejabat Kesihatan Daerah Petaling untuk tindakan lanjut. Operasi tamat pada jam 6 petang. Laporan Kunuzami Hashim, 999. Kamera tak ada ni. Kamera tak ada. Nombor kamera tak ada. Nombor plate tak ada. Jangan satu je. Tidak memiliki lesen memandu dan cermin sisi motosikal ditanggalkan. Itu antara kesalahan utama penunggang motosikal yang dikesan pihak berkuasa sepanjang lebuh raya Pantai Timur. Wartawan Arisha Khalil menyertai Ops Lejang yang digerakkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan bagi membantras kegiatan lumba haram. Taktik segelintir penunggang motosikal menggunakan lesen percubaan atau lesen L dalam tempoh yang lama berjaya dikesan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Ops Lejang Fasa 1. Operasi tersebut dijalankan dengan kerjasama pihak JPJ Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Pahang di 12 lokasi black spot sepanjang lebuh raya Pantai Timur. Menurut Ketua Operasi, di sini merupakan antara lokasi sasaran pihak berkuasa melakukan sekatan jalan raya bagi membatras kegiatan penunggang motosikal yang tidak mengikut undang-undang ditetapkan. Dan hasil siasatan juga mendapati bahawa mereka akan menunggang secara berbahaya dari lebuh raya Karak sehingga lebuh raya Pantai Timur sejauh kira-kira 40 km. Siasatan turut mendapati kebanyakan penunggang yang memiliki lesen L tersebut menunggang motosikal berkuasa tinggi serta terlibat dalam aktiviti berkonvoi. Dari mana lagi, Bang? Daripada mana lagi? Tapi saya mirror dia tak puh ni. Saya mirror tak ada ni. Saya mirror tak ada. Saya mirror tak ada. Nombor plate tak ada. Jangan satu je ni. Selain memiliki lesen percubaan, tiada cermin sisi motosikal antara kesalahan lain yang dikesan pihak berkuasa. Kalau saya mirror tadi boleh nampak ke, bang? Boleh. Ya, jangan toleh kan. Bahaya tu. Betul tak? 1 second, you boleh accident. 1 toleh, you boleh accident. Sedangkan kita main handphone pun, sekali kita tengok pun risiko untuk kemalangan tu sangat tinggi. Kan? Pernah kahwin tak? Kan? Kasihan diri kita, kasihan kat family. Betul bang? Susulan itu, seorang lelaki berusia 26 tahun ditahan kerana tidak mempunyai lesen dan motosikalnya telah disita gara-gara mengubah suai struktur kenderaan serta cukai jalan tamat tempoh. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Ketua Operasi JPJ, Eddie Fadli Ramli, tiada lesen memandu yang sah merupakan antara punca berlakunya kemalangan jalan raya. Tiada lesen mungkin antara sebab kemalangan itu boleh berlaku kerana dia tidak dilatih, kerana orang yang tidak mempunyai lesen ni dia tidak pergi kursus, dia tidak buat praktikal, tak diberi latihan yang secukupnya. Jadi bila dia membawa kenderaan tu, dia membawa kenderaan dengan cara yang tidak sah. Beliau turut mengatakan masih banyak penunggang motosikal menyertai kegiatan konvoi tanpa aturan yang betul, sekaligus boleh mengganggu serta membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain. Konvoi motosikal ni kita tidak halang, kan? Tetapi dia perlu mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan. Dia tidak bolehlah mengganggu perjalanan kenderaan-kenderaan lain, tidak bergerak yang dengan membahayakan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kita tidak halang, asalkan dia tahu apa yang sepatutnya dia buat apabila berkonvoi. Tambah Eddie Fadli Ramli, beliau meminta agar penunggang motosikal berkuasa tinggi mendapatkan lesen penuh serta tidak bergantung kepada lesen percubaan semata-mata kerana boleh memberi kesan jika berlaku kemalangan jalan raya. Sebanyak 3,000 motosikal diperiksa dan 796 buah motosikal telah ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk tidak memiliki lesen memandu dan tidak mempunyai cukai jalan yang sah.
Pihak JPJ akan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan di lebuh raya serta jalan persekutuan dan negeri dari semasa ke semasa dalam menangani isu terbabit. Mana-mana kesalahan melibatkan kegiatan lumba haram serta menunggang motosikal secara berbahaya boleh dikenakan tindakan termasuk penyitaan kenderaan mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi tamat jam 1 petang. Laporan Arisha Kalim 999. Akibat sikap panas baran, seorang pemandu lelaki bertindak mengekori dan memberhentikan kenderaannya secara mengejut serta meludah pada kenderaan milik seorang wanita warga tempatan. Kejadian yang berlaku di persimpangan lapangan terbang lama menghala ke Jalan Dewan Bahasa Kuala Lumpur itu sempat dirakam oleh suspek dan dimuat naik ke laman sosial sehingga mencecah lebih 30,000 jumlah tontonan. Dengan zaman sekarang ni saya rasa tak perlu kot macam tu sebab yalah pemandu tu pun seorang perempuan kan. So bila kita buat macam tu as a guy macam dia akan yalah dah lah dia speed dia ludah kan. Kita tak tahu actual situation tu apa yang terjadi sebenarnya. So kita tak tahu kenapa sampai guy tu boleh bertindak macam tu. Mungkin kita tak tahu mungkin pemandu tu ada buat any sign atau apa benda yang mungkin trigger him untuk buat benda tu. At least kalau kata ada apa-apa pun kita berbincang dengan cara baik lah. Kita tak boleh lah simply sebab lagi satu sekarang ni zaman-zaman viral kita semua ada video. So kalau you buat mistake sikit je mungkin even you tak salah pun you boleh jadi bersalah lah sebab kita ada undang-undang kan dalam negara kita. Kalau perempuan yang tengah drive lah sebaiknya kena berjaga-jaga kunci pintu and then kalau ada orang macam tu tak payah layan lah. Tak payah keluar dan kalau boleh record lah apa yang diorang buat kat kita sebagai bukti untuk kita boleh buat report dekat polis kan. And then ke depan dia diorang tak adalah berani untuk kacau kita semula balik. Kalau dia ada nak keluar senjata ke apa, kita kena cepat gerak pergi ke balai polis. Jangan layan dia dan dia jangan keluar lah. Supaya tak terjadi apa-apa dekat diri kita sendiri. Jaga keselamatan untuk diri kita sendiri. Susulan video itu, mangsa berusia 26 tahun telah membuat laporan polis pada 7 September lalu dan usaha mengesan suspek sedang dijalankan menggunakan nombor pendaftaran kenderaan yang dipandunya. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Amir Hizam Abdul Syukur bagi mendapatkan perincian kes ini. Dalam kes ini, kejadian mangsa dikatakan tidak beri signal semasa memotong untuk memasuki susu keluar di Jalan Salak ni. Pihak polis menjalankan usaha mengesan walaupun bagaimanapun pada 8 hari bulan 9 2022 suspek satu lelaki India telah serah diri ke IPB Brickfield Kita dapat riman selama 1 hari. Jadi pihak polis ingin menasihatkan kepada pengguna jalan raya ni supaya lebih bertoleransi dengan pemandu lain. Memberikan signal untuk keluar masuk, belok ke simpang dan sebagainya. Fungsi jalan raya ni untuk kita menggunakan kenderaan untuk bergerak dari satu tempat A ke tempat B. Bukannya tempat kita untuk membuli orang atau melakukan kesalahan jenayah yang lain. Yang kedua dia mohon untuk adakan dashcam di kereta ni supaya dapat merakam apa yang dilakukan oleh pembuli ni. Pengadu juga perlu kenal pasti jenis kenderaan dan nombor plate untuk kita mudah kesan apabila laporan dibuat. Memudahkan siasatan pihak polis lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Dan suspek boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum sebanyak RM100 atau kejurus sekali jika sabit kesalahan. Ada dekat
sebab baru nak renew permit. Baru nak renew permit. Apa tak ada? Kertas apa tak ada? Majikan atau individu yang melindungi pekerja asing tanpa permit atau dokumen yang sah boleh dikenakan tindakan hukuman yang berat, termasuklah denda sehingga RM50,000. Namun, menerusi operasi penguasaan Ops Kutip yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia baru-baru ini, mendapati terdapatnya segelintir majikan yang masih berdegil melindungi dan menggaji pendatang asing tanpa izin untuk bekerja. Saksikan laporannya. Tindakan sebuah keluarga warga asing yang enggan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa kerana disyaki tiada dokumen perjalanan yang sah akhirnya membawa padah ketika diserbu pasukan Jabatan Imigresen Malaysia 8 Ogos lalu. Kenapa saya nak tengok IC? Orang Melayu pun nak tengok IC. Bagi kerjasama. Macam ni lah cara dia. Macam mana lagi cara dia? Saya tahu. Siapa lagi? Keluar sekarang. Siapa lagi? Kenapa tak buka? Kenapa tak buka? Tak ada keluar. Pasport ada tak dia ambil? Ha? Pasport, bos. Pasport, bos. Keluar. Okey, keluar dulu. Mereka yang dipercayai telah menetap di Malaysia selama lebih 3 tahun sanggup bersembunyi di tempat yang sempit bagi mengelak daripada ditahan pihak berkuasa. Myanmar, UN. Hasil pemeriksaan, lelaki warga asing berusia lingkungan 20-an ini memberikan pelbagai alasan apabila disoal mengenai status dokumen perjalanannya. Okay, listen to me. Passport. Simple. Simple. Saya mau kami. Ha? Bos, kami. Passport, bos. Bos. No, I want to know, do you have passport or not? Bos kurang. Passport. Passport. Passport, bos. Take dompet, wallet, handphone, take with you. Come down. Go. Follow my officer, going down. You have handphone. Handphone. Don't have handphone. Come. Majoriti penduduk warga asing yang menetap di bangunan rumah kedai ini di Kompleks Hentian Kajang dipercayai bekerja di sebuah kilang elektronik sekitar Bandar Baru Bangi, Selangor. Tak, ada dekat SR sebab baru nak renew permit. Apa tak ada? Kertas apa tak ada? Ada surat jalan ada. Surat jalan mana? Surat daripada company. Ya. Okey, pasport kau? Pasport SR pegang. SR pegang. Photostat? Dia kerja kilang. Saya tak mau yang dalam ini. Saya mau yang original punya. Jangan di dalam telefon. Kegagalan majikan atau pengurus syarikat mematuhi peraturan dengan menggajikan pekerja warga asing tanpa permit yang sah boleh didenda mencecah RM50,000 dan boleh dikenakan hukuman penjara atau 6 kali sebatan jika sabit kesalahan. Okey, kita bawa balik dulu. Kita tengok dalam sistem. Kalau ada sambung, kita akan panggil majikan lah. Ada 3 orang abang boleh call. Tak apa, sekarang awak siap-siap dulu. Kita bawa balik. Dia bukan kira besok. Sekarang ni kita operasi. Bila operasi, kamu tak ada pun, kamu tak ada permit kamu. Permit kamu sampai 2020. Permit yang baru kamu mana? Yang baru belum sebab. Yang baru belum. Itu pasal kami kena bawa balik office. Kami kena tamprint, ambil kamu punya cap jari. Andai kata cap jari itu ada, nanti kita akan lepaskan kamu. Kita akan panggil toke kamu. Susulan itu, seorang lelaki warga tempatan dipercayai pengurus bahagian sumber manusia di sebuah premis kilang telah hadir bagi memberikan penjelasan. Sekarang dia orang ni semua dalam tengah buat permit. Okey. Ya, pasal dia nak habiskan bulan 11 ni, kita cepatkan sikit ada PTS. Macam contoh dia macam gini dia Okey. Mana kat tangan dia orang ada pegang tak? Tak ada. Orang kopi pun tak ada. Baru saya hantar medical check up ni. Tak apa. Okey, kalau macam tu tak apa. Tak apa, relax. Tenang. Okey. Kami dapat dulu.
Namun, lelaki berusia lingkungan 50-an itu dilihat cuba mengelak daripada pekerjanya ditahan pihak berkuasa dengan sengaja melengahkan masa. Relax lah cik. Jangan main terjah. Tahu sabar. Nanti kita check dulu. Kalau okey betul ada dan sistem ada, kita akan release. Jangan masalah. Sekejap, saya nak ambil. Tak ada kesalahan, kita takkan tangkap. Tak ada, saya tahu. Tak ada kesalahan, kita takkan tangkap. Itu je. Saya nak tengok budak saya dulu. Check dulu tengok berapa orang, nanti beritahu. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, operasi bermula jam 12 malam itu mendapati majoriti penduduk warga asing telah menetap di Malaysia bersama keluarga lebih 3 tahun walaupun pas lawatan sosial mereka telah melebihi tempoh yang dibenarkan. Kawasan di hentian Jalan Reko, Kajang ini sebenarnya telah lama diperhatikan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, iaitu sejak pandemik lagi. Di kalangan mereka yang masuk sebagai pelancong ini, kebanyakannya bekerja sebagai cleaner dan tempoh lawatan sosial itu telah pun tamat. Imigresen turut menjumpai PLKS palsu dan terdapat di kalangan pemegang kad UNHCR ini yang membawa parti daripada Myanmar tinggal bersama mereka. Tambahnya lagi, majoriti parti daripada 175 individu yang ditahan dipercayai masuk ke negara ini menggunakan khidmat tekong melalui laluan laut. Bagi mereka yang tidak mempunyai sebarang dokumen ini, hasil daripada temu ramah saya sebentar tadi, mereka mengaku kalau Indonesia mereka masuk melalui perairan secara tidak sah, masuk melalui Johor. Dan bagi Myanmar ini, mereka masuk melalui sempadan darat, itu melalui sebelah Kedah sana. Kesemua warga asing yang ditahan berusia antara 2 hingga 55 tahun dibawa ke depo tahanan imigresen Semenyih bagi pemeriksaan lanjut dan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan Imigresen 1963. Laporan Afifah Aminuddin 999. Tindakan 6 sekawan ke pantai untuk beriadah bersama keluarga bertukar mimpi ngeri apabila seorang daripada mereka ditemui mati lemas. Saksikan butiran kejadian yang berlaku di pantai Tanjung Balau, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor dalam tragedi 999 minggu ini. Pada kejadian jam 8.30 pagi Jumaat lalu, mangsa Nurish Kalisha Suhailizam 13 tahun hilang ketika sedang mandi dipercayai di bawah arus deras. Dalam kejadian itu, 5 lagi rakan mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Menurut ibu mangsa, Radiah Rahmat 42 tahun, anaknya telah meminta izin untuk beriadah ke pantai bersama rakannya. Ibu kepada 7 orang anak ini juga sempat berpesan agar mangsa menjaga diri walaupun berat hati membenarkan anaknya pergi. Saya tahu dia kemari. Mula dia cakap dia nak ke Balau. Saya cakap tak payahlah, saya cakap kan. Dia cakap dia dah lama tak keluar rumah, dia bosan kata dia. Saya cakap nak mandi cakap. Saya cakap kalau mandi tak payahlah, saya cakap. Tak payah pergilah kalau mandi. Tak kata dia. Dia tak mandilah kata dia. Tak apalah kata dia, jalan-jalan je ambil gambar je kak. Radiah reda atas apa yang menimpa keluarganya, namun berasa terkilan apabila tidak sempat memberikan hadiah sempena hari jadi anaknya yang bakal tiba pada 22 September ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora, pihaknya menerima maklumat kejadian lemas jam 9 pagi. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan dan dibantu 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penawar. Mayat Nurish Kalisha ditemui tersangkut di celahan batu. Hasilnya pada petang ini lebih kurang jam 2.37 petang
mangsa kanak-kanak satu perempuan Melayu yang dilaporkan hilang telah dijumpai di berhampiran tempat lokasi hilang tersebut, jarak lebih kurang 50 meter daripada kawasan dilaporkan hilang, dan mangsa ketika dijumpai telah meninggal dunia. Mayat dibawa ke hospital bagi proses bedah siasat setelah pengecaman mangsa dilakukan ahli keluarga. 2 rakan mangsa yang kritikal kini di bawah pemantauan unit rawatan rapi ICU Hospital Kota Tinggi. Pada masa yang sama, Superintendent Hussein Zamora menasihatkan orang ramai yang hadir ke kawasan rekreasi supaya berhati-hati dan menjaga keselamatan ahli keluarga agar musibah seperti ini tidak berulang. Saudara, jangan lupa untuk bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini dan tindakan penguatkuasaan. Sebarang maklumat, aduan dan video mengenai jenayah boleh disalurkan menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.